Selamat pagi, selamat pagi semua murid-murid. Pagi ini bertemu kembali kita untuk belajar sains. Walaupun kita tidak jumpa, tetapi di sini cikgu akan cuba sampaikan apa yang dapat cikgu sampaikan kepada kamu. Okey, untuk sains tahun 5, inilah buku teks dia. Sebelum kita belajar, kita tengok buku teks dia. Ini kulit dia. Sains tahun 5. Dan apa yang kita belajar, kalau kita lihat di sini, tahun 5 merangkumi banyak tajuk-tajuk yang baru. Okey, berbeza dengan yang lama dululah. Tahun 5 ini. Jadi yang pertama tu kita memang belajar kemahiran saintifik. Ini akan kita bincangkan nantilah, kemahiran saintifik. Dan banyak lagi tajuk-tajuk yang lain. Kalau kita lihat, okey, sampailah kepada tajuk yang terakhir, iaitu unit 10, mesin. Okey. Okey, untuk hari ini kita cuba menekankan kemahiran saintifik. Apa yang kita patut belajar dalam kemahiran saintifik ini? Pada minggu yang lepas, cikgu ada nyuruh kamu membaca ataupun menonton video berkaitan dengan nota. Cikgu berharap kamu ada membaca dan ada juga membuat catatan berkaitan dengan kemahiran saintifik itu. Okey. Jadi untuk hari ini kita menekankan sekali lagi bagaimana kita nak menguasai kemahiran saintifik dalam sains. Okey, pada unit 1 ni kalau kita tengok gambar rajah ni. Daripada gambar rajah ini kita disuruh untuk membuat satu pemerhatian berdasarkan gambar ni. Berdasarkan gambar ni kita boleh buat satu pemerhatian. Dulu cikgu pernah beritahu kamu bagaimana kita nak buat pemerhatian. Jadi kalau kita nak buat pemerhatian, kita selalunya guna ayat penerangan. Kita terangkan apa yang kita perhatikan. Kita boleh gunakan semua deria kita. Tapi kalau kita lihat di sini, kita lebih guna kepada deria mata kita untuk memerhatikan apa yang kita nampak dan lepas itu kita nyatakan apa yang kita nampak. Okey, itu cara untuk kita mengemukakan pemerhatian. Okey, kita tengok aktiviti yang dijalankan oleh murid 5 Zamrud ini. Jadi kalau kita lihat, 5 Zamrud telah mengadakan satu pertandingan cipta kapal terbang kertas. Okey, jadi dalam hal ini kita tengok mereka telah diedarkan dengan sehelai kertas yang berwarna yang diedarkan oleh guru mereka lah. Okey, ini kalau kita bersemuka kita boleh buat ini. Tapi kita tidak bersemuka, jadi kita lihat sajalah apa yang murid-murid ini buat. Okey, cikgu nak kamu cuba perhatikan boleh baca dan lihat bagaimana setiap murid itu membuat kapal terbang kertas. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat, guru mereka telah menyediakan sekeping kertas. Apa yang mereka betul buat ialah lihat apa perbualan mereka di sini. Lihat kapal terbang kertas saya, Amelia. Bentuk hadapannya panjang dan runcing. Ya, Ana, mengapakah kamu menghasilkan kapal terbang kertas berbentuk begitu? Bentuk ini dapat mengurangkan daya rintangan angin. Nampaknya saiz kapal terbang kita berbeza lah, Ana. Saiz sayap kapal terbang kertas saya lebih besar. Cuba kamu teka. Tujuan saya menghasilkannya sebegini. Mereka seterusnya berbincang tentang cara melipat kapal terbang kertas masing-masing. Okey, dalam hal ini kita tengok ada pemboleh ubah yang mereka ubah di sini.
Apa pemboleh ubah itu? Jadi mereka mempunyai cara yang berbeza untuk menghasilkan kapal terbang kertas. Okey. Setiap murid, begitu juga dengan Rabi. Ini adalah cara Rabi melipat kapal terbang kertasnya. Okey, kamu di rumah boleh cuba buat. Gimana nak hasilkan kapal terbang ni? Dan kita boleh hasilkan kapal terbang yang berbeza. Dan apa yang mereka nak uji di sini? Itu yang akan menjadi pemboleh ubah bergerak balas nanti. Okey, ini kita lihat apa yang mereka nak buat di sini, yang mereka nak uji. Setelah murid telah berjaya menghasilkan kapal terbang kertas masing-masing, kita tengok perbualannya. Saya perhatikan ada pelbagai bentuk kapal terbang kertas di sini. Ya, Amelia, walaupun terdapat pelbagai bentuk, nampaknya setiap kapal terbang kertas ini mempunyai persamaan, iaitu berbentuk tirus di hujung. Perbezaannya pula terletak pada saiz sayap. Okey. Jadi dalam hal ni kalau kita lihat ada persamaan dan ada perbezaan. Kalau ikut yang kita belajar tahun 4 dulu, cikgu ada beritahu bahawa benda yang berbeza itu lebih merujuk pada pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey. Manakala yang disamakan itu merujuk pada pemboleh ubah yang dimalakan. Okey. Pada hari berikutnya, Cikgu Zaki minta semua murid tahun 5 Zamrud membawa kapal terbang kertas masing-masing dan berkumpul di dewan tertutup di situ sekolah. Mereka akan melancarkan kapal terbang kertas yang telah dihasilkan. Okey, tengok perbualan antara Zaki ini dengan cikgu mereka. Saya harap semua murid telah bersedia. Pastikan tiada yang menggunakan kertas selain yang telah saya berikan. Mengapakah kita perlu menggunakan kertas yang sama, cikgu? Setiap kertas yang diberi kepada kamu itu merupakan jenis kertas yang sama. Oleh itu, saiz dan ketebalannya juga sama. Jenis saiz dan ketebalan kertas ialah pemboleh ubah yang dimalakan untuk mendapatkan keputusan yang adil. Okey, jadi dalam hal ini kalau kita lihat mengapa perlu disamakan, cikgu tu jelaskan. Sebab kalau kita nak buat satu eksperimen, ada benda yang perlu kita malakan. Mengapa? Untuk memberi keputusan yang lebih adil. Okey. Tengok seterusnya. Cikgu, bagaimanakah kita hendak melancarkan kapal terbang kertas ini supaya dapat terbang lebih jauh? Bagus soalan kamu, Ana. Baiklah. Selepas pertandingan ini, kita jalankan penyiasatan untuk menguji cara yang berlainan untuk melancarkan kapal terbang kertas. Bagaimanakah saiz dan ketebalan kertas mempengaruhi jarak terbang kapal terbang kertas? Uji dan bincangkan. Bagaimanakah kemahiran proses sains membantu murid tahun 5 Zamrud untuk menyelesaikan masalah? Mari kita ikuti sambungan kisah mereka menjalankan penyiasatan untuk mengkaji faktor mempengaruhi jarak terbang kapal terbang kertas yang telah dihasilkan. Murid-murid, gunakan kertas yang saya berikan sahaja. Kita akan gunakan cara lipatan kapal terbang kertas, Ana, supaya bentuk semua kapal terbang kertas adalah sama. Kita juga akan melakukan sedikit pengubahsuaian pada kapal terbang kertas untuk aktiviti ini. Baik, cikgu. Okey. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat sebagai seorang pelajar, kalau kita bersemuka, saya rasa tidak ada masalah untuk kita menghasilkan kapal terbang kertas
dan membuat uji kaji sendiri. Apa yang kita nak dinilai di sini? Kalau kita lihat tadi, cikgu tu tadi menekankan memboleh ubah dalam aktiviti mereka. Jadi dalam menghasilkan sebuah kapal terbang kertas, kita perlu mengetahui apa yang perlu kita ubah di sana. Dan apa yang nak dibuat di sini ialah lebih kepada pemboleh ubah yang dimanipulasi. Mereka nak mengukur jarak kapal terbang itu terbang. Okey. Jadi kalau kita tengok tujuan di sini, untuk eksperimen ini kalau kita lihat mengkaji hubungan antara panjang gelang getah yang ditarik dengan jarak terbang kapal terbang kertas. Dalam hal ini lain pula pemboleh ubah yang diubah di sini. Yang kita ubah di sini adalah gelang getah, panjang gelang getah yang ditarik. Yang kita nak siasat adalah jarak terbang kapal terbang kertas. Yang dimalahkan di sini tadi, cikgu sudah malahkan. Apa yang dimalahkan tadi adalah lebih kepada cara lipatan kapal terbang itu, yaitu lipatan kapal terbang yang dicipta oleh Ana tadi kan. Okey, kita lihat apa yang dilakukan oleh murid-murid. Inilah kita akan lakukan kalau kita buat aktiviti bersemuka. Okey, jadi dalam hal ini murid telah belajar bagaimana menggunakan kemahiran proses sains dalam aktiviti mereka. Kalau kita tengok gambar di sini, apa kemahiran proses sains yang mereka gunakan di sini? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Dua orang murid, apa dia buat? Berdasarkan apa yang kita sudah belajar. Apa kemahiran proses sains? Ada kamu baca nota kamu? Tidak ada. Okey. Jadi kalau berdasarkan kepada kemahiran proses sains ini, kita boleh lihat di sini bahawa murid ini sudah belajar bagaimana mengukur. Okey, bagaimana membuat ukuran di sini. Jadi mereka sudah menguasai satu kemahiran proses sains. Okey. Kemudian kita lihat mereka juga boleh membuat jadual. Ini juga satu kemahiran melukis. Boleh membuat lukisan jadual ataupun lukis jadual. Okey. Dan di sini mereka akan catatkan apa yang mereka buat. Okey, dalam hal ini secara langsung mereka telah berjaya menjalankan satu aktiviti kemahiran sains, iaitu kemahiran proses sains. Jadi kalau kita lihat soalan di bawah ni, soalan A, nyatakan pemerhatian kamu jika gelang getah ditarik sepanjang 30 cm. B, berikan inference kamu. C, berdasarkan penyiasatan ini, kena pasti pemboleh ubah dimanipulasi. Kedua, yang bergerak balas. Tiga, yang dimalahkan. D, apakah hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas dalam penyiasatan ini? E, berikan definisi secara operasi jarak terbang kapal terbang kertas. Kemudian F, nyatakan kesimpulan untuk penyiasatan yang telah dijalankan. Okey. Kalau kita lihat soalan ini memang saya rasa murid belum mahir untuk menjawab soalan ini. Tapi untuk pengetahuan kita sajalah. Tapi yang cikgu nak tekan di sini, cikgu berharap kamu boleh mengenal kemahiran proses sains yang ada wujud
dalam mana-mana aktiviti sains yang dijalankan. Okey, di samping nanti kita akan dapat menjawab soalan. Jadi kita menjawab soalan seperti yang saya katakan semasa tahun 4 dulu, kita perlu menguasai format soalan dan mengenal jenis-jenis soalan. Saya harap kamu masih ingat lagi. Dan kalau ada yang catat nota dulu tahun 4 tu, boleh baca semula. Okey? Ini adalah satu contoh kemahiran proses sains untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi saya rasa untuk aktiviti ini kita sambung untuk minggu hadapan, iaitu hari Khamis. Hari Khamis untuk sains, bukan hari Khamis, hari Jumaat kita bertemu lagi. Okey, jadi untuk hari ini kita sampai setakat ini saja, sampai memahami kemahiran proses sains yang ada digunakan di dalam sesuatu kajian. Dan cikgu nak kamu balik nanti baca semula nota. Jadi untuk latihan hari ini, cikgu nak kamu cuba selesaikan soalan-soalan yang cikgu beri dalam Google Form di bawah. Okey? Sekian, terima kasih.